Banyak tempat lain tu kuliah-kuliah umum seperti tasawuf, lepas tu akidah, sirah. Tapi bila ada kuliah fiqh, sebab mungkin bagi orang fiqh ni dah selalu dengar, ramai sangat orang mengajar dan sebagainya. Jadi melalui Facebook, kalau siapa yang ikut Facebook saya kan, Asma Harun, lepas tu kita ada page Ustazah Asma. Kita terima banyak sangat soalan-soalan fiqh, terutamanya berkenaan dengan wanita. Dan ramai juga lelaki bertanya pasal bab talak macam-macam. Jadi saya macam berhajat menjadikan macam tempat ni tempat bersoal jawab. Sebab contoh macam kita tengok Ustaz Abdul Somad kan, dia pun sebenarnya menggunakan kaedah dia ceramah sekejap, lepas tu soal jawab. Sama juga Ustaz Azhar Idrus. Jadi tak ramai sebenarnya ustazah buat konsep yang sama. Sebab saya ada himpunan soalan, kalau dikumpulkan beratus soalan, tapi kita tak dapat nak jawab melalui tulisan. Sebenarnya jawab melalui tulisan dia takkan capai kepuasan tu, ataupun jawapan kita mungkin salah faham dan kita sendiri tak tahu kehendak soalan tu. Jadi saya dengan Ustazah Atikah, kita memang kata sampai masa 2019 ni kita akan cuba jawab soalan, dapat 1-2 soalan pun, mungkin soalan daripada para jemaah sekalian pun boleh, kita cuba jawab. Tak boleh jawab, kita tangguhkan. Jangan berani-berani nak jawab. Jadi kalau soalan daripada page ataupun Facebook, kita dah dapat awal soalan tu. Nampak kan? Jadi, dan kita pun bersiaran melalui page juga. Biasa kadang orang yang akan tengok lebih kurang dalam 4,000-5,000. Kalau masa serentak kita ni kadang-kadang boleh cecah 4,000-5,000. Lepas tu boleh jadi dia orang akan tengok, selepas tu boleh cecah belas ribu, dan ada yang cecah live kita sampai puluh ribu. Maksudnya yang hadir ni lebih kurang 100. Lebih kurang lah kan, yang hadir ni 100. Tapi sebab kita gunakan medium ni, dapat manfaat kepada lebih ramai di luar sana. Jadi insya-Allah ya. Jadi surah As-Sabirin ni kita jadikan salah satu platform untuk kita buat soal jawab juga. Mungkin selepas kita baca ni, kita baca setengah jam, kita buat soal jawab setengah jam. Jadi saya sangat mengalu-alukan kalau para jemaah sekalian ada soalan, tulis, lepas tu pas. Macam tu. Nak tanya direct pun boleh. Tulis apa pun dah, tak berkaitan dengan kewanitaan pun, apa-apa isu. Kita cuba, tak dapat kita hold dulu untuk bagi jawapan lebih tepat, insya-Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita, Allah masih panjangkan umur kita, meniti hari-hari sehingga saat akhir kehidupan kita, iaitu kematian. Dan alhamdulillah Allah masih lagi memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sementara di dunia ini. Mudah-mudahan pilihan Allah ini kekal sampai nafas yang terakhir. Mudah-mudahan pilihan Allah ini kekal sampai ke akhirat kelak. Kalau di dunia ini Allah pilih kita untuk berada di taman syurganya ini, yang sementara ini, yang akan fana, yang akan musnah ini, Allah juga sudi memilih kita untuk berada di syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita nak sambung ni, kalau kuliah di sini kita share sikit dengan ahli kuliah kita yang live. Kita membacakan satu kitab ensiklopedia fiqh wanita muslimah. Tapi kita dah nak habis pun kitab ni. Kalau kita tengok ketebalan tu dah nak habis, dah masuk bab-bab akhir dah. Jadi walaupun bab-bab akhir belum tentu ni tahun ni boleh habis ni. InsyaAllah kita cubalah, kita nak cari kitab baru pula kan. Alhamdulillah, kita masih lagi di bawah tajuk hak-hak suami isteri. Kemudian kita masih lagi di bawah hak suami. Yang tak sabar tu nak tengok hak isteri. Yang tu. Tapi banyak lagi rupanya hak suami ni. Sekarang baru masuk bab H. Saya ingat dah nak habis dah I tu. Cuba tengok belakang tu. Ada J, K, L, M, N, P, L, M, N, O tak ada. P, lepas tu baru masuk hak isteri. Jadi
Baguslah kita hadam dulu apakah hak suami yang perlu seorang isteri tunaikan. Jadi di sini kita muhasabah, kita nak cek, kita nak semak sama ada kita ni dah tunaikan belum hak-hak suami kita. Jadi kita tengoklah dulu, kita tengok dulu sepitah lalu. Takut memang dah berkarat kan? Dah tak ingat apalah kita belajar hari tu. Apalah hak suami kita hari tu. Okey, ni kita baca tajuk kecil je. Lepas tu kita akan masuk yang tadi tu. Jadi kita ingat balik hak suami terhadap kita. Maksudnya suami boleh tuntut ni di akhirat kelak. Kita nak tengok kita dah tunaikan belum tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Kat sini ni berapa ramai ada suami lagi? Boleh angkat tangan tak? Oh, sedih pula yang tak ada suami. Tak apalah. Okey, alhamdulillah. Saya tengok lebih kurang 90%. Semua ada suami lagi. Mungkin adalah dalam 10 orang kot, tak ramai lah yang suami dah pergi dulu ataupun berpisah hidup ataupun berpisah mati. Semua tu ada kebaikan belaka. Kalau kita cari kebaikan, kita akan jumpa kebaikan. Tapi kalau cari keburukan, kita akan jumpa keburukan lah. Orang yang ada suami cakap, untunglah kau dah tak ada suami umur-umur macam ni. Bebas nak pergi mana-mana. Kau dah tak payah fikir dah nak masak, nak ngomeh. Kau fikir diri kau je. Untunglah. Ini orang yang ada suami, yang dia rasa dah umur-umur ujung-ujung ni suami tu macam susah aja. Yang tak ada suami, untunglah kau tua-tua ada teman lagi. Dan ni mana-mana seorang. Nampak tak? Kalau nak cari keburukan, nak cari kekurangan, nak cari kelemahan, manusia yang seperti ini macam mata lalat lah kita kata kan. Dia nampak yang tak elok je. Mata lalat. Lalat walaupun dia merentasi sekebun bunga. Sekebun bunga maksudnya kebun bunga lah. Dia nampak kebun bunga cantiknya. Dia tak ada nampak cantik tu. Dia akan pergi ke mana? Dia akan cari tong sampah juga. Banyak-banyak bunga tu, dia akan cari tempat yang kotor juga. Janganlah kita memiliki mata lalat ni. Na'udzubillah. Pergi mana-mana majlis, kalau aku tak ambil catering ni. Komplain AJK ambil catering ni. Kalau saya lah jadi AJK, tak ada nak panggil penceramah ni. Saya ada list penceramah lagi bagus lah. Ada orang yang perangai pergi mana-mana dia akan bawa mata lalat tu. Pergi kenduri pula. Sekarang orang dah tak bagi dah ni. Makan jadi apa? Buang je lepas tu. Lagipun tak sihat makanan ni. Lebih baik bagi ayat Yasin tu. Orang baca kan dapat pahala. Orang lain pula, kenapa bagi Yasin ni? Lambat-lambat Yasin kat rumah. Semua benda tak kena lah. Orang sekarang bagi buku tazkirah kecil-kecil tu. Bacalah juga. Ya Allah, na'udzubillah. Orang yang ada mata lalat ni, walaupun benda dah cantik, benda dah elok, dia akan cari juga yang buruk. Mak pengantin ke pengantin? Amboi mak pengantin, dia pun ada mak andam. Macam-macam lah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kalau kita nampak mak pengantin over daripada pengantin, doakanlah supaya dia sedar dia tu mak pengantin. Mak pengantin zaman sekarang ada mak andam. Betul tak? Bukan pengantin saja, mak pengantin pun ada mak andam dia. Allahu Akbar. Dah lawa lah makcik-makcik ni. Pakai sikit je dah lawa. Tak payahlah andam-andam. Allahu Akbar. Okey. Jadi nak sebutnya, jadilah kita seperti mata apa? Mata lebah. Mata lebah. Walaupun lebah ni dia merentasi kawasan pembuangan sampah. Dia pun melintasi kawasan pembuangan sampah. Dia takkan hinggap di sampah. Dia akan cari. Di kawasan tu hujung ada satu pokok, ada bunga. Di situ juga dia akan pergi. Jadi orang yang ada mata lebah ni, walaupun banyaklah kekurangan suaminya, banyaklah kekurangan anak dia, banyaklah kekurangan dia beradiknya, tapi dia tetap cuba fokus pada yang baik. Rajinlah awak ni. Walaupun tapi jangan tambah tapi tu. Awak ni memang rajin, tapi kalau maksudnya memang kita sendiri pun banyak kekurangan, tapi bila tang kita jadi mata lebah. Betul tak? Tak nampak kekurangan diri sendiri.
Saya walaupun macam ni, awak perhati tak kelebihan saya apa? Sebut kelebihan tu kan. Kalau awak perasan lah, saya ni walaupun umur macam ni, kalau awak tengok, cuba perhati. Cuba awak banding dengan jiran sebelah. Na'udzubillah. Kadang kita, untuk diri kita, kita nampak kita jadi mata lebah. Jadi kita kena jadi mata lebah walaupun banyak kekurangan, kita nampak kelebihan kepada orang lain, pada majlis, pada apa-apa saja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi hak suami antaranya kita sebut mematuhi perintahnya. Kita dah kupas hari tu. Tinggal di rumah dan keluar hanya jika suami izinkan. Ni keluar ni dapat izin suami tak? Dapat. Dan kita pun tak perlu nak minta hari-hari, 3 kali sehari. Kita minta langsam, betul tak? Kita bagi je jadual bang, ini jadual 2019. Saya 1 minggu, inilah kuliah yang saya pergi hari-hari. Pagi Isnin kat sini, Khamis kat sini ni. Kalau awak rasa nak ajak saya pergi mengetai ke apa ke, awak cakap je. Kau ada hari dia nak ajak kita pergi makan ke mengetai, awak cakap je. Tapi saya nak minta izin, awak bagi tak? Inilah jadual saya 1 minggu. Gini. Lepas tu dia pun tengok. Apa padat sangat ni, kurangkan dah sikit. Takkan pagi petang malam kuliah aja. Saya nak juga dengar kuliah awak. Macam tu. Tiba-tiba suami jadi romantik. Awak nak dengar je? Yelah, awak tak bebel rindu saya. Macam tu kan. Kadang suami tanya telefon, awak kat mana tu? Ada dalam hati awak lah. Sekali-sekala Acia. Kena ada lah gurau senda dengan suami tu kan. Awak tak nampak ke saya ada di mana-mana di sekeliling awak? Saya tak nampak, suami luruh pula. Tak ada, tak nampak. Awak ni jawab je nampak. Ataupun awak memang tak nampak, tapi awak boleh rasa kehadiran saya. Awak nampak tak rumah kemas? Itu sentuhan tangan saya. Jadi saya ada di situ. Macam tu kan. Aduh, kena belajar ayat-ayat cinta ni. Saya pun belajar juga. Saya cari ayat-ayat cinta dalam internet. Sebab nak mikir ayat cinta sendiri kadang tak jadi romantik. Mana? Lepas tu saya search je ayat-ayat cinta. Buat ya ibu-ibu sekalian, tolong buat. Cari keluarlah ayat-ayat romantik. Saya copy, saya pun bagi mesej. Suami saya kata, wah pandai berromantik sekarang. Tengoklah siapa. Jadi kita tak payahlah ngaku kan, nak kata walaupun tu kata-kata orang, sebab datang daripada kita, dari kita lah tu. Subhanallah. Jadi kita berromantik dengan suami dapat pahala. Alhamdulillah. Okey. Antara hak suami lagi, jika suami mengajaknya ke tempat tidur, kena ikut menurut jika suami ajak tempat tidur. Suami dah suami mungkin ada bahasa kan, komunikasi masing-masing. Kalau sekali nak air. Kan? Kalau 2 kali nak nasi. Dia tak faham juga, dia tengok drama. Benda-benda ni memang kena ada komunikasi. Lagi-lagi kalau tidur dengan mertua ke, duduk rumah mertua ke apa, ada bahasa komunikasi. Kalau nak ajak bersama contohnya, nak ajak ni lain, cara tengok mata tu lain. Ya Allah, pasangan suami isteri yang hatinya dekat, dia tak perlu bercakap dengan suara yang tinggi, betul tak? Tak perlu suara tinggi. Sebab kedekatan hati mereka tu menyebabkan mereka kadang tak perlu bercakap pun, tak perlu keluar suara, mata je. Betul tak? Tapi kadang sebab jauhnya jarak dua hati suami isteri, kena bertempik. Makanlah ni dia dah masak. Padahal suami tu bukan jauh sangat. Sebab apa? Kenapa perlu bertempik? Bukan sebab jauh, badan jasad dekat tapi hati yang berjauhan. Suara jadi tinggi. Na'udzubillah. Lagi bahaya bila hati berjauhan, dua-dua tak nak bercakap. Tak ada body language, tak ada semua. Para ibu sekalian, umur berapa pun kita, perkahwinan kita 30 tahun, 40 tahun, setengah ibu-ibu, setengah puan kata, Ustazah, kita orang tak ada fikir dah benda tu, dah tua ni, tak layan dah tu. Ustazah orang muda lain lah, cik-cik tak fikir dah ni. Fikir ibadah aja sekarang ni. Tetapi berbeza dengan orang lelaki. Berbeza. Dia tua luar, dalam muda lagi. Pertama. Yang kedua, saya nak kata begini. Sangat rugi para ibu sekalian
satu sumber pahala yang besar yang kita boleh dapat daripada suami kita. Dan itu yang disebutkan hadis Nabi. Seorang wanita itu apabila solat 5 waktu dia jaga, solat puasa dia jaga, kemudian maruah dia jaga, dia mentaati suami, memuliakan suaminya, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Jadi mesti ada tu. Nak katanya Allah mengikat kita dengan suami itu supaya kita sedar sampai mati kita kena berusaha. Jadi untuk tahun 2019 kita boleh nekat, ya Allah, aku nak menikmati balik rasa cinta, rasa kasih sayang masa muda-muda dulu. Jadi nak buat macam mana? Banyakkan zikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Tambah satu lagi, Ya Syakur. Ustazah Atikah, ini jauh sangat tak? Okey. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Perkahwinan 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas usia perkahwinan ni, inilah yang menjadi krisisnya, iaitu kekurangan, makin pudar kasih sayang, makin pudar kerinduan, makin pudar rasa menghargai makin kurang. Masing-masing buat hal masing-masing. Kalau dulu masa awal-awal kahwin, dulu masa muda, kenapa lambat sangat? Awal lepas semayang tak boleh ke balik terus? Tak payahlah borak-borak. Kenapa? Rindu. Macam tu kan. Sekarang suami balik cepat, dah balik ke? Terbalik pula. Awal balik, cepat balik, tak ada orang ke nak borak dekat surau tu? Ya Rahman, Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Rahim yang Maha Penyayang, Ya Wadud yang Maha memiliki cinta, yang Maha mencintai, Ya Syakur yang Maha menghargai, Ya Syakur Maha menghargai. Kita zikirlah 4 tu, Ya Allah, Ya Rahman. Buatlah 10 kali ke 7 kali ke, lagi banyak lagi bagus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Ulang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Masa tu bayang muka suami, jangan bayang muka suami orang lain pula ya. Bayang muka suami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Kemudian kita tutuplah dengan doa, Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Cinta, yang Maha Menghargai. Berikanlah dalam hati kami dan hatiku dan hati suamiku rasa kasih, sayang, cinta dan saling menghargai. Sebutlah macam tu. Ya Allah, jadikanlah di antara hatiku dan suamiku, sebutlah nama dia. Nama dia antara kami kasih, sayang, cinta, rindu, dendam. Nak tambah semua tu kan. Rasa kasih, sayang, cinta, rindu dan saling menghargai, ya Allah, sehingga akhir hayat hidup kami. Subhanallah. Doa konsisten. Allah boleh campak rasa cinta itu anytime, bila-bila masa. Allah boleh campak rasa cinta tu. Masya Allah. Allah, sebagaimana Allah beri rasa cinta itu, Allah boleh tarik balik. Dan dengan kita meminta-minta daripada Allah, Allah boleh bagi balik dalam hati suami kita. Hati kita rasa kasih, rasa cinta. Subhanallah. Tiba-tiba suami lain perangai dia, kan? Lain senyum pun lain macam. Awak nampak apa ni? Kan? Saya nampak awak macam muda-muda dululah. Kan? Dah lain macam. Kita pun pakailah baju yang elok-elok sikit. Jangan kelawar je kan? Alhamdulillah. Zikir Asmaul Husna ni sangatlah power, sangat ajaib, sangat ni. Sebab kita menyemuji Allah sebelum kita meminta. Itu kaedah dia. Sebab bila kita sebut, kita sedang memuji nama Allah. Allah, Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita puji dulu dalam 10 kali, baru kita minta. Bukan awal-awal lagi tak puji Allah, terus minta, Ya Allah berilah ada suamiku ni. Allah Ya Hamid, Allah yang Maha suka dipuji. Allah sangat suka apabila hambanya memujinya. Dah kita puji, macam kita nak sesuatu daripada orang lah, kita puji dulu. Awak ni nampak gini-gini, puji suami. Puji 2-3 bakul, nak dapat 2-3 barang. Takkan terus minta, bang saya nak ni lah, saya nak tuntut hak saya sebagai isteri. Lagi susah nak dapat. Puji dulu, bang saya nampak awak, uish, makin handsome sekarang ni. Suami pun dah tahu awak nak apa sebenarnya, cakap je. Jadi puji-puji tu adalah tu sebabnya. Bodek nampak kan?
Sebenarnya cucu pun sama, kita puji dia, nak suruh kemas puji dulu. Cucu Wan ni bagus lah, yang ni seorang ni paling bagus. Lepas tu kita baru minta nak air 1 gelas. Laju dia pergi ambil. Boleh Wan? Boleh, sebab puji. Allah sangat suka dipuji. Mulakan dulu memuji Allah. InsyaAllah. Baiklah, kita tengok lagi. Tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Tidak mengerjakan puasa sunat ketika suami sedang berada di rumah kecuali dengan izinnya. Kita dah bincang semua ni. Jangan belanjakan harta suami kecuali dengan izinnya. Melayan suami dan anak-anaknya dengan baik. Anak kita lah tu, ataupun anak suami kalau nikah dengan duda kan. Menjaga kehormatan diri dan harta benda. Yang ni kita nak masuk hari ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Sadaqallahul azim. Sebab itu wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tiada, oleh kerana Allah telah memelihara mereka. Subhanallah. Di antara ciri-ciri wanita yang dalam pemeliharaan Allah, ia menjaga dirinya ketika suami dia tak ada. Ada isteri, enjoy dia, suami dia outstation seminggu, enjoy then. Macam tu kan. Dia pun pergi sana, pergi sini. Boleh dengan izin suami. Kedua, pergi ke tempat yang baik-baik. Yang ketiga, dengan maksudnya dengan tujuan yang baik, tempat yang baik, betul lah, dengan tujuan baik. Kemudian dalam masa yang sama dia boleh menjaga pergaulannya. Jaga pergaulan dia, jaga batasan dia. Dan sebenarnya ciri wanita yang solehah tu, dia lebih banyak duduk di rumah. Itu ciri asas wanita yang solehah. Tempat yang terbaik seorang wanita itu adalah di rumahnya. Dia menjadikan rumahnya syurganya, rumahnya lah. Dan dia akan keluar daripada rumah bila ada keperluan. Contohnya pergi mengaji, pergi belajar, pergi membeli barang dapur. Itu ada keperluan. Untuk saja-saja nak mengeteng dengan kawan-kawan tu, itu lama-lama sekali lah. Kita kalau wanita yang solehah nak pergi mengeteng tu pun kita rasa bersalah. Rasa macam tak sedap hati je, baik mengeteng dengan suami. Macam tu. Tapi kadang sekali-sekala kita kata nak me time, betul kan? Nak give me time, ni yang mana ada duit ni kan. Kebanyakan muka ada duit belaka ni. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita share pula apa doa nak duit banyak kan. Pasal duit semua nak lah. Cepat je. Memang jangan tengok orang, kita sendiri pun memang sukalah duit kan. Ibu-ibu sekalian, sekali-sekala pergilah spa tu. Pergi tak spa? Ada muka macam ni. Maksudnya kalau spa tu, ada spa yang muslimah. Kalau dekat Senawang tu kan, banyak spa muslimah sebenarnya. Spa tu tak ada maksiat apa pun. Perempuan belaka, kalau Ain Muslimah Spa tu, dia pasang ayat Quran lagi, zikir-zikir lagi. Laku pula ni. Buat iklan spa. Pergi sana, walaupun orang tua, saya tengok ramai juga orang tua. Kita kata, tua-tua buat apa? Dia akan tanya, cik, puan nak buat apa? Kita naikkan sikit pipi. Buat urutan naik pipi. Sebab senyum dengan tak senyum sama je. Senyum pun macam gitu. Senyum pun ni. Mata suami tu dah tengok dah. Kalau suami tu tengok perempuan lain, kita marah, apa tua-tua ni kan. Jadi nanti dia kata, cik kita buat urutan muka ya. Nak urut muka. Tegang muka cik ni ketat ni. Kita longgarkan sikit. Jadi senyum tu manis sikit. Lepas tu, cik ni nak buat apa cik? Nak urut. Urutlah. Urut bagi ni. Kalau tak mulut tu, sikit lutut lah, sikit pinggang lah, duk zikir tu lah hari-hari. Jadi nak urut ni. Boleh. Lepas tu nak buat apa lagi cik? Nak bagi sihat sikit, kita buat sauna pula.
Yang keluar-keluar peluh tu kan. Kalau tak tahan, mintalah keluar awal. Dia ada minit dia tu kan. Tak keluar awal. Sekali-sekala, 2 bulan sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Lepas tu tak pernah buat facial. Dia orang buat facial tu kan, dia pun usik lah muka kita, usik. Dia campur urut sekali, urut bahu, urut kepala. Dia nak bagi kita ni. Kadang tertidur, suka pula orang usik muka. Dengar pula zikir ayat Al-Quran, cari ain muslimah. Saya kan kata tak boleh pula ni macam promote. Ada banyak spa kat situ. Tapi saya nak sebut ada yang tertentu dia pasang ayat Quran. Yang tu saya suka. Sekali-sekala pergi. Dia pun ni. Nanti kan sekali pergi terjebak, nanti selalu nak pergi. Dan kalau cakap dekat suami pun suka. Bagus. Pergi. Yang mana dah kesat-kesat tu, dia bagi licin sikit kan. Maksudnya adalah tu yang bekat karat ke, kesat-kesat ke kan. Ini kita buat ni, jangan cakap membazir lah, baik bersedekah kat surau dekat masjid. Ia tidaklah termasuk dalam pembaziran. Sebab apa? Itu adalah untuk kesihatan kita, untuk kecerdasan kita, dan untuk keindahan kita buat suami. Betul kan? Niat tu untuk suami. Masya Allah. Hari ni juga boleh tak? Habis kuliah terus pergi, boleh tak? Saya rasa kalau minta dengan suami bagi. Bang, saya nak ni. Awak ni tahun baru lain macam. Ustazah yang pesan. Nak jual nama saya pun terpulang. Okey. Subhanallah. Kita tengok lagi. Tahu tak ibu-ibu sekalian, kalau kita baca, Rasulullah sangat teliti dalam bab ni. Dalam bab mandi wajib, kalau kita baca di antara sunat mandi wajib, tahu tak apa? Meletakkan wangian di bahagian alat kelamin. Maksudnya selepas dah mandi wajib, ambil kain, kemudian ni antara sunnah yang Nabi ajarkan, letak minyak wangi dan sapukan di bahagian tu. Nak katanya Nabi memang ajar supaya wanita ni berwangian-wangian, jaga diri ni untuk suami. Bahkan saya pernah melalui seorang guru, dia cerita, dia kata sebenarnya kitab-kitab para ulama, kitab-kitab turas para ulama ada perbincangan khas tentang seni hubungan suami isteri. Bahkan seni bagaimana seorang isteri ni nak jaga diri dia. Yang kita tengok kan, kalau Elan tu nak itulah, nak inilah, nak ketat, nak montok, semua tu benda tu ada perbincangan para ulama. Macam mana nak biar isteri ni dia mampu membantu suaminya menundukkan pandangan terhadap perempuan lain. Peranan isteri sangat besar nak bantu suami menundukkan pandangan terhadap perempuan lain. Dia bukan pada kecantikan wajah semata-mata. Wajah tu dia jadi nombor berapa dah. Ia lebih kepada bagaimana kita mengindahkan seluruh tubuh badan kita. Subhanallah. Jadi benda tu insya-Allah satu ketika mungkin. Saya sebenarnya daripada tahun lepas saya terfikir nak buat satu kuliah ceramah memang tertutup betul-betul, tak ada live ni. Memang antaranya tajuk seni memperindah hubungan suami isteri. Yang mana mungkin ada benda-benda sensor ke apa, yang mana kita akan dengar daripada kalam-kalam ulama sendiri. Yang mana kita tak biasa dengar, kita tak tahu, oh rupanya ini ikhtiar kita, ikhtiar. Dah buat tu, baru nampak perubahan kasih sayang suami isteri. Lagi-lagi orang muda sekarang, dia tak ambil endah benda ni. Sebab dia kejar lebih kepada apa? Kejar lebih kepada nak beli kereta baru, rumah baru, lebih kepada kebahagiaan yang fizikal, bukan kebahagiaan hubungan suami isteri. Soalannya mereka bina hubungan suami isteri itu berdasarkan harta benda, bukan berdasarkan hubungan intim suami isteri. Subhanallah. Okey, insya-Allah. Jadi kita tengok di dalam tafsirnya Imam Tabari mengatakan, yakni wanita-wanita yang menjaga diri, kemaluan dan harta benda mereka ketika suami mereka jauh daripada mereka. Mereka mempunyai kewajipan terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal itu dan lainnya. Telah disentuh sabda baginda tentang wanita yang paling baik dan menjaga hak suaminya terhadap dirinya dan hartanya. Kita dah sentuh dah sebelum ni. Ya, okey, baiklah. Itu yang H, yang I. Seterusnya, tanggungjawab kita terhadap suami berterima kasih kepadanya, mentaati perintahnya dan memperlakukannya dengan baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang kepada wanita yang tidak mahu berterima kasih kepada suaminya padahal dirinya selalu memerlukannya. Riwayat An-Nasa'i. Nauzubillah min zalik.
Hadis tu Nabi kata apa? Allah tidak pandang. Allah tidak memandang kepada wanita yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur, tak tahu menghargai suaminya dalam keadaan dia memerlukan suami. Suami tak ada, dia huru-hara. Bila suami ada, bang saya nak ni bang, boleh tak ni bang, ni. Dia memang memerlukan. Jadi kalau dia tak pandai berterima kasih, seolahnya Allah tidak mahu pandang wanita seperti ini. Sebab ada satu kan hadis Nabi, barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, tak berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat melalui perantaraan, bukan direct. Perantaraan suami kita dapat sesuatu, anak, kawan-kawan, adik-beradik kita dapat sesuatu. Bayangkanlah, ada orang dia kata, alah suami saya tu ada ke tak ada, sama je, lebih baik tak ada. Ramai ya isteri perempuan yang kata begitu, suami saya Ustazah ada ke tak ada sama je, lebih baik tak ada. Kalau macam tu kenapa puan tak minta berpisah je? Faham kan? Saya saja je ayat tu sebenarnya nak suruh dia sedar. Nak suruh dia sedar apa yang dia cakap. Tak ada macam apa je ni. Kenapa tak minta pisah je? Kalau puan kata lebih baik tak ada. Oi, takkanlah Ustazah nak minta pisah. Tak adalah. Habis tu lebih baik ada ke lebih baik tak ada? Adalah fungsi dia tu Ustazah. Adalah fungsi dia. Kalau dia tak ada, anak sekolah ambil, memang dia lah Ustazah. Baru sebut sikit, baru nampak. Memang dia, itulah kerja dia. Tu je lah kerja dia pun. Ambil, hantar anak sekolah. Tak adalah benda lain. Tak ada dah benda lain. Lepas tu kalau macam buang-buang sampah, yang tu satu lagi. Tambah satu lagi. Buang-buang sampah. Tu pun nak suruh saya kena suruh. Baru nak buang sampah. Ya Allah, sebenarnya kan, na'udzubillah. Sebenarnya saya kata puan, sebenarnya puan rasa apa yang puan buat? Ya, cari duit saya, Ustazah, saya berniaga. Pasal anak semayang apa semua saya. Saya kata puan, sebab puan sabar dengan suami tu, Allah bagi rezeki yang banyak tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah ya para wanita sekalian. Saya pernah berjumpa dengan seorang wanita yang berkejaya. Maksudnya berniaga dia, rezeki dia luas, sampai ketika dia rasa sombong. Dia rasa Ustazah, semua benda saya yang tanggung lah. Suami saya gaji dia kecil je, kerja kilang 1,000 lebih je Ustazah. 1,000 lebih apa sangat? Saya berniaga, saya kerja gini-gini, gaji saya lebih kurang dalam 5-6 ribu. Pendapatan saya 5-6 ribu. Hampir semua belanja anak, kalau nak harap gaji dia, tak dapat kami nak bercuti. Tak dapat nak guna kereta tu. Saya tak dapat lah ini. Jadi memang kadang saya rasa macam, apa fungsi suami saya? Saya kata, Puan tak sedar kan, rezeki yang puan dapat tu sebenarnya sumber daripada sabarnya suami puan dengan puan. Dan mungkin suami puan tak pernah berhenti berdoa untuk puan. Dia berdoa dalam diam. Kita tak tahu sumber. Allah boleh sekat sumber bisnes kita, rezeki kita anytime, bila masa. Allah boleh tarik dia bila masa. Tetapi mungkin sebab doa suami puan senyap-senyap, puan boleh bertahan berniaga sampai hari ini. Puan selalu tak merendah-rendahkan dia. Dia dah mula macam terasa kan. Selalu Ustazah. Puan nampak tak betapa sabarnya suami puan dengan puan? Kalau sampai tahap suami hilang sabar dan tak ada lagi doa puan dalam doa dia, masa tu baru puan tahu, maksudnya orang kata tinggi rendah langit tu kan. Baru puan tahu besarnya sumber kekuatan puan sebenarnya daripada sabar seorang suami. Seorang isteri kalau dia peringkat Allah nak uji isteri macam tu je. Bila rezeki dia lebih banyak, bila dia lebih pandai bercakap, bila dia lebih pandai mengurus rumah tangga, sampai dia rasa dia asyik rendahkan suami. Awak perasan tak, saya urus semua. Pasal anak sekolah saya urus. Pasal awak tak boleh awak tak ada nak fikir apa-apa. Awak ikut je, senang kerja awak jadi suami ya. Jangan sampai satu ketika kita boleh sebut begitu. Allah berikan kelebihan kepada kita bukan untuk kita rasa sombong. Memang orang perempuan ada kelebihan tu. Dia pandai mengurus. Dia pandai fikir. Idea dia bernas. Bak bercuti janganlah tanya suami, bang kita nak pergi jalan mana? Memang dia entahlah. Memang begitu orang lelaki. Jangan guna hujah tu untuk awak ni soalan mudah pun tak boleh fikir ke? Saya nak sebut 10 tempat saya boleh sebut. Memang itu kelebihan yang Allah bagi orang perempuan. Dia rajin memikir, idea dia banyak, dia pandai mengurus, dia pandai atur hal sekolah anak. Janganlah kita nak
cari-cari peluang nak rendahkan dia. Pasal sekolah anak, awak fikir tak? Awak tahu tak pasal beg, pasal kasut, pasal alat tulis, pasal ni? Yuran berapa? Berapa yuran? Melopong suami tu kan, tak tahu. Awak tak tahu apa? Semua saya fikir. Kelas berapa? Kelas berapa? Anak, awak tahu tak anak dapat anugerah? Kita tak payah nekan macam tu. Cakap anak dapat anugerah. Oh yo ke? Yo. Ni maklum saja memang, ya Allah, itu sebenarnya bukanlah kelemahan. Itu saling melengkapi lah. Betul kan? Kalau kita nak berhujah, nak kata itu kelemahan, sampai tua, sampai meninggal lah kita ni mengumpulkan kelemahan. Ya, dia tak ambil tahu. Bila minta duit, dia bagilah. Itu, ini memang tu. Memang orang lelaki kalau adalah alat masuk dalam kepala dia, alat tu memang keluar cepat. Keluar, kosong. Maksudnya highway, straight, tak ada jam apa-apa. Masuk je, keluar balik. Masuk dalam otak perempuan memang jam. Banyak sangat fikir. Semua benda simpan. Jumpa juga sampah 30 tahun yang lepas. Kenangan-kenangan pahit. Oh, tak dibuang lagi. Oi, dah berulat apa dah sampah semua. Memang berbulan baru boleh keluar lah alat tu. Memang begitulah. Dan jangan jadikan itu satu kekurangan. Jadikan itu saling melengkapi. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat suatu pemandangan neraka, nauzubillah, nauzubillah, yang tidak pernah aku lihat seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana kekufuran mereka. Mereka bertanya semula, kekufuran mereka kepada Allah? Nabi menjawab, kekufuran mereka terhadap suami dan kekufuran mereka terhadap perlakuan baik. Kan Nabi kata, aku tidak pernah melihat pemandangan neraka seperti mana aku melihat dan kebaikannya daripada kalangan kamu, wahai para wanita. Kemudian wanita pun bertanya, ya Rasul, adakah kerana mereka kufur kepada Allah? Adakah yang ramai itu wanita-wanita kafir ke ya Rasul? Tidak, mereka bukan kufur kepada Allah. Maksudnya Rasul nak kata, mereka tu di kalangan kamu, wanita-wanita Islam. Tetapi kerana mereka kufur tentang kebaikan suaminya, subhanallah, tentang kebaikan suami, na'udzubillah. Kemudian ia melihat sesuatu darimu, nescaya ia mengatakan. Okey, Nabi sambung. Kalau engkau telah berlaku baik terhadap mereka sepanjang waktu, kemudian ia melihat suatu darimu, nescaya ia mengatakan, saya tidak pernah melihat darimu suatu kebaikan pun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya dia kata, ini antara dialog komunikasi orang perempuan. Iaitu dia sebut soalannya begini. Kalau ada satulah kekurangan suami, masa dia sebut membeber tu soalannya tak ada kebaikan langsung. Ada je benda yang suami buat marah. Balik rumah adalah benda, tengok apa, kita tinggal tadi rumah kemah, balik rumah bersepah. Bukan ada budak-budak, atuk budak yang bersepah kan. Contohlah, dia baca surat khabar, dia biar je macam tu ke kan. Boleh jadi seorang wanita yang tak sedar, maksudnya tak boleh kawal diri dia. Awak ni daripada muda sampai sekarang tak pernah nak, dia boleh ungkit semua. Padahal kesalahan tu kecil kan. Awak ni saya yang pernah mengemas, awak ada nak ngemas ni. Dia lupa semua suami pun pernah mengemas. Dia lupa masa dia pernah sakit, suami yang kemas rumah. Dia lupa dulu masa lepas dia bersalin apa, suami ni masa tu kan main puji, awak lah suami yang terbaik. Tapi time marah, bila ada satu kekurangan, seolahnya tak ada kebaikan langsung. Itu bahaya. Kata-kata orang perempuan yang kadang tanpa sedar kita sebut, semuanya soalannya buruk belaka, tak ada baik. Bila awak nak berubah ni, ayat tu bahaya. Soalannya teruk sangatlah. Bila awak nak berubah ni, na'udzubillah min zalik. Jadi kalaulah ada satu dua kesilapan, janganlah kaitkan dengan semua dan jangan sampai kita tak nampak kebaikan dia. Na'udzubillah. Baiklah, yang keje. Tapi masa kita dah nak habis. Tinggal lebih kurang dalam 10 minit. Kita berhenti setakat itu.
Okey, baca habis bawah tu. Yang kami maksudkan dengan terima kasih di sini bukan sekadar ucapan sahaja, tetapi maksudnya adalah memperlihatkan kegembiraan, memberi ketenangan hidup, menjalankan hak dan kewajipannya, mengurus anak-anaknya, melayannya dan tidak mengeluh kerana sikapnya. Subhanallah. Sebenarnya dalam perkahwinan bukan saling menerima kelebihan. Kekuatan adalah saling menerima kekurangan. Itulah kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Kalau suami kita nak sebut kekurangan kita, kita tak mampu nak dengar. Percayalah, kita tak mampu nak dengar. Kalau kuat sangatlah rasa, kental sangat hati kita, cubalah. Cuba balik ni tanya, bang, saya bersedia, awak sebutlah apa kekurangan diri saya. Apa awak nak tegur hari ni, saya bersedia nak terima. Kalau berani, cuba buat. Saya terbuka. Saya untuk tahun 2019 ni, saya nak berubah. Awak sebutlah apa pun, saya okey. I'm okay. Kan? Dalam hati tu janganlah disebut. Rasa macam bagus kan? Suami pun okeylah, dah lama saya nak sebut benda ni sebenarnya. Oh, dah berdebar tu. Apa dia? Oh, pegang. Awak fikir dulu sebelum sebut, fikir dulu. Tadi bersedia. Lepas tu suami pun sebutlah contoh. Apalah dia sebut ke kan? Kita kadang tak kuat nak dengar. Betul kan? Tak kuat. Sampai hati awak cakap macam tu. Awak tengok tu budak-budak tu berapa orang? 7 orang. Siapa yang mengandung? Siapa yang melahirkan? Mungkin kebaikan tiba-tiba suami kata, tak berubah. Baru nak tegur satu, mungkin kita tak boleh terima, tak boleh nak tahan telinga, tak boleh. Kalau boleh kita nak dia sebut apa? Bagi saya lah, awak tak ada kekurangan apa-apa. Awak isi yang paling sempurna. Kalau boleh ayat tu lah dialog tu nak dengar. Bila suami tegur satu, awak ni takkan yang tu pun awak nak sebut. Banyak-banyak kelebihan pengorbanan saya, takkan yang tu satu awak nak ambil kisah juga. Kita tak sedar masa kita komplain dia. Sebab itu sebenarnya dalam perkahwinan, kekuatan yang kuatnya adalah bila kita saling mampu menerima kekurangan. Sampai kita tak sebut dekat mulut. Sebab kita melihat kelebihannya. Bukan senanglah nak buat, bukan senang. Allahu Akbar. Mulut tu ringan kan? Cakap komplain percuma, tak payah bayar. Sebab tu mudah je nak komplain. Jadi disebut dekat sini, dia antaranya memperlihatkan kegembiraan, senyum gembira, wajah yang manis. Dalam satu hadis Nabi SAW, sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik? Sebab Nabi sebut ketika itu, hadis itu panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muqaddimah hadis itu Nabi sebut, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak dan yang paling aku cintai di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada sambungan lagi tu, sambung. Hujung sekali sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah orang yang baik akhlaknya? Tahu tak? Yang pertama Nabi sebut, orang yang berwajah manis. Sampai macam tu sekali. Ada lagi lah pendetailan dia. Orang yang selalu berbuat baik, itu akhlak yang baik. Ada lagi yang ketiga, ada lagi seterusnya. Tapi ranking pertama, orang yang berakhlak baik, yang sentiasa berwajah manis. Subhanallah. Tu kena pergi facial muka tu. Ya, sebenarnya bila kita kata nak buat urutan muka je, urat-urat ni kita akan rasa lega muka. Kau tak muka tu macam tu, rasa lega, rasa tegang, urat-urat yang tegang tu. Lepas tu kita tengok, muda 10 tahun. Bukan nak muda tu, nak supaya ni kita sebenarnya banyak stres, ada urat-urat stres, dia bagi kita lega sikit. Ada urat-urat belakang ni dia bagi kita kuat. Rupanya bukan kita ada masalah berat sangat, tapi badan kita terlalu lemah sampai tak boleh nak menanggung masalah tu. Badan kita lemah, kita tak sihat, kita kurang cergas. Orang yang badan sihat, badan cergas, ada ujian, ada masalah, dia steady je. Tapi kalau badan lemah, masalah sikit, jadi macam tu. Semayang pun, Allah, lemah je. Tahiyat pun tahiyat, lemah je. Tapi badan segar, semayang pun Allah, muka lain. Ya, betul benda tu. Tak percaya buat. Lepas tu bagi tahu pada spa tu, Ustazah Asma, mana tahu saya dapat free lepas tu. Okey, alhamdulillah kita setakat itu nak masuk minggu depan, iaitu berhias dan mempercantik diri. Tajuk cantik itu, tapi pendek je, tak apa, saya tambah sendiri. Nanti kita carilah tip-tip semula jadi ke kan.
Ataupun saya bawa lah Kacik Fatimah minggu depan. Laku ni yang Ustazah Nafizah Musa tu, yang UTM tu. Daripada dulu pergi sebut. Tahun lepas dah setahun dah. Ustazah Atikah cari betul lah. Tahun ni kita jual lah Kacik Fatimah tu. Yang UTM punya tu, sebab dia dibuat oleh universiti, memang bagus. Ustazah Hafizah sendiri pun promote sebab dia kan pensyarah UTM. Dan yang dihasilkan tu daripada Kacik Fatimah yang berkualiti. Sebenarnya bila sebut Kacik Fatimah, sebab apa nama dia diberi Fatimah, nak kata kekuatan Sayyidatina Fatimah tu kan. Lepas tu kalau kita baca Kacik Fatimah ni, satu pokok yang mahal, yang susah kita nak cari. Dan UTM dia buat sendiri. Maksudnya dia tanam sendiri, dia jaga sendiri kualiti. UTM ni isi teknologi Malaysia lah. Jadi insya-Allah kena hari ni ke esok ke order kan. Bawa minggu depan tak laku pula kan. Tak apa, adalah tu. Jadi dia bawa duit insya-Allah, insya-Allah. Maksudnya bukan semata-mata nak keuntungan. Kalau nak berniaga tahun lepas lagi beli ni, tapi memikirkan ramai orang memerlukan. Jadi kita insya-Allah dia memperbaiki dalaman wanita, bagi tenaga dan sebagainya. Masya-Allah, subhanallah. Okey, muka surat berapa Mutiara ni? Soal jawab tak jadi hari ni. Muka surat 106. Okey, ujung kita akan baca Mutiara kata Al-Qarni. Okey. Mutiara 106. Berapa banyak makan yang sekali, betul tak yang tu? Berapa banyak makan yang sekali menghalang seseorang dari makan-makan berikutnya? Sering terjadi satu kalimah menimbulkan banyak permusuhan. Sering ditemukan satu kejahatan menjauhkan banyak kebaikan. Dan tatapan sekali menghasilkan beribu penderitaan. Apa nak cakap tu kan? Okey, saya faham, saya nampak macam adalah faham, buat faham tu. Dia kata berapa banyak makan sekali menghalang seseorang daripada makan-makan berikutnya. Ada dua maksud yang saya boleh nampak kat situ. Pertama, berapa banyak makan sekali, contohlah kita makan kenyang terus sampai lah. Kalau sini bahasa apa? Makan yang sampai menyandar kita sebut apa? Ongeh, mengah. Makan ongeh lah, makan. Lepas tu kan orang ajak lagi, jom pergi sini. Dah kenyang dah tak boleh. Ikut saja boleh, makan dah tak boleh. Tengok je. Walaupun ada makanan yang kita suka. Sebab apa? Dah makan penuh tadi. Lepas tu ada orang bawa pula, dah tak boleh, dah menyandar ni. Sebab makan sekali menghalang makan seterusnya. Ada maksud tersirat. Yang kedua, ramai mana sebab makan yang sekali tak jaga makanan, sakit dah halang tak boleh makan dah lepas tu. Sebab makan yang mudarat, makan yang tak elok, benda tak elok, 3 hari sakit perut. Apalah, menghalang makan seterusnya. Subhanallah. Dan bila sebut pasal makan ni, Masya Allah, soalannya banyak mana satu nikmat yang kita ambil berlebihan menghalang nikmat-nikmat yang lain. Sebab makan ni sebenarnya dengan nikmat lah. Orang yang bila ada nikmat makan, itu nikmat hidup lah. Ramai mana orang ditarik dah nikmat makan. Sakit tu, sakit ni tak boleh nikmat. Maksudnya nikmat hidup ditarik. Ramai mana orang yang tak jaga satu nikmat menghalang untuk dapat nikmat-nikmat lain. Sering terjadi satu kalimah menimbulkan banyak permusuhan. Satu kalimah saja, tapi menimbulkan banyak permusuhan. Na'udzubillahi min zalik. Satu kalimah menghalang kalimah-kalimah yang lain. Walaupun kita rasa kalimah tu tak adalah teruk sangat. Kata-kata yang buruk lebih lama kekal di dalam hati berbanding makanan. Makanan masuk dalam perut, akhirnya jadi najis, dibuang. Tapi suatu perkataan bila dia masuk ke dalam hati, lebih lama kekalnya tu nak dibuang. 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. Saya sayang awak. Saya rindu awak. Saya nak awak. Saya perlukan awak. Betul kan? 3 patah perkataan. Seronok dengar, sejuk dengar. 3 patah perkataan juga boleh mengubah sebaliknya. Saya benci awak. Saya nyampah tengok muka awak. Nyampah. Perkataan satu je, nyampah. Meluat. Apa lagi? Tak do sama. Ayat tu kan, contohlah.
Walaupun perkataan tu sangat simple, tetapi ia terus mengubah hubungan tu, terus mengubah kehidupan. Tak payah panjang-panjang, simple je. Na'udzubillah. Sering ditemukan satu kejahatan menjauhkan banyak kebaikan dia, dan tatapan sekali menghasilkan beribu penderitaan. Apa maksud tu? Buat jahat sekali menimbulkan banyak penderitaan. Maksud tatapan tu macam melihat kan? Masya Allah. Tak nampak kebaikan dah. Tatapan sekali, mungkinlah bila kita melihat sesuatu maksiat contohnya. Bila mata ni melihat saja benda maksiat, tengok benda-benda yang kotor contohnya, benda-benda yang lucah contohnya. Tengok suami tak ada lucahnya ya. Dapat pahala lah. Tengoklah apa-apa yang benda maksiat. Saya sebut ni sebab ada, kalau saya nak baca ada soalan dalam ni. Soalan daripada seorang wanita. Dia baru kahwin dalam berapa bulan. Dia kata, Ustazah, lepas kahwin saya terkejut. Sebab apa? Saya tengok suami saya suka bangun malam. Bukan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail bangun malam tu memang syukurlah. Tapi rupanya senyap-senyap suami tengok video lucah. Jadi saya rasa dia lelaki yang baik. Orang nampak pun lelaki baik. Dan saya tak tahu dia rupanya ketagihan tengok video lucah. Lepas tu orang yang sama juga dia sambung. Kemudian saya balik kampung. Ada satu malam tu saya bangun malam, saya nak pergi ke dapur macam itulah. Saya terpandang bapa mertua saya dekat ruang tamu tengah malam pun duk tengok video lucah. Maksudnya nak tengok dalam bilik takut isteri sedar, mak mertua sedar, pergi kat ruang tamu. Dan bapa mertua saya tu bukan orang sebarangan, maksudnya orang yang dihormati lah. Orang dah pergi haji dah, pergi tuan haji, maksudnya orang dah tua lah, orang dah pencen, kerja guru tak silap macam tu lah. Tak kira lah kerja apa pun, ni menjadi ujian yang sangat berat. Masa muda dulu tak tengok benda-benda tu, dah tua baru tengok, jadi ketagih tu pelik. Jadi walaupun tatapan tu na'udzubillah membawa penderitaan yang berpanjangan. Derita apa? Bila dah tengok benda maksiat macam tu, hilang kemanisian ibadah. Itu penderitaan yang paling besar. Semayang dah tak rasa tenang, dah tak rasa seronok. Baca Quran tak rasa tenang, tak rasa seronok dah. Hilang manis tu. Dah jadi pahit dah. Zikir pun tak rasa apa-apa. Sebab apa yang dilihat, apa yang ditatap, dia akan masuk ke dalam hati. Jadi hati tu dah mula hitam, kotor. Macam mana hati yang sama nak rasa nikmat dalam melakukan ibadah? Itulah penderitaan seorang seorang hamba itu. Penderitaan sebenarnya adalah musibah yang paling besar seorang manusia apabila dia jauh dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itulah dia. Setakat itulah kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah akan datang kita jadilah buat soal jawab tu ya. Soalan jawapan insyaAllah. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Berjumpa dalam minggu hadapan. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.